TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Sekali lagi bersama saya Nisa K, pengacara anda hari ini. Baiklah, selama 1 jam kita bersiaran, semestinya kita ada subjek dan topik yang menarik untuk dibincangkan. Tetapi rakan-rakan dan penonton di rumah, sebelum itu Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Memakai pelitup muka di tempat awam, di tempat yang sesak. Kalau pergi membeli barang, jangan lupa pelitup muka jangan tinggal di rumah ya, untuk dipakai, dan jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Dan sekiranya anda telah pun menjaga jarak selamat di kawasan yang kurang orang dan perlu membuka pelitup muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang bersih dan selamat, dan boleh digunakan kembali sekiranya masih bersih. Jangan melebihi penggunaan selama berapa jam? 8 jam. Kalau boleh bawa emas lebih, itu lebih baik supaya kita dapat, orang kata apa, tidak menggunakan emas yang kotor untuk mengelakkan jangkitan. Maklumlah kita masih belum menang dalam melawan COVID-19. Seperti biasa dalam teras ni, setiap hari adik-adik, rakan-rakan semua kita ada subjek-subjek yang berbeza daripada senarai subjek-subjek teras, dan hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, antara subjek kegemaran Nisa di sekolah dahulu. Baiklah, kalau di hadapan Nisa ni ada sedikit barang-barang ataupun buku-buku yang kita akan kongsikan sebentar tadi. Kita berkenalan dahulu dengan guru yang akan bersama dengan kita hari ini. Jom kita saksikan profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Jalil, atau kalau nama saya Nisa K, Cikgu ni mesra disapa Cikgu J daripada PPD Hulu Langat yang merupakan penolong PPD unit menengah dan tingkatan 6. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Pagi ni okey, ceria semangat ya? Alhamdulillah semangat. Ya, saya rasa cikgu pun tak sabar nak berkongsi. Ada beberapa buku yang saya agak tertarik nak tanya. Yang ini semua tahulah. Kamus Dewan. Kamus Dewan kan, kalau di sekolah dulu, kalau nak contohlah saya nak buat ayat ke, karangan ke, mesti akan rujuk Kamus Dewan untuk guna perkataan bombastik cikgu. Sebut pasal penulisan dan karangan. Hari ini topik kita adalah penulisan kreatif. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit mengenai topik kita pada hari ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam transformasi pendidikan. Saya tertarik pada ayat bombastik. Perkataan bombastik sebenarnya bukan bombastik. Dia kalau katakan bombastik tu dalam maksud dia ialah perkataan yang maksud dia macam terlalu ni tapi jauh simpang maksud. Jadi dia sebenarnya ialah ungkapan bahasa indah. Dalam bahasa penulisan kreatif ni kita bukan menggunakan perkataan bombastik, kita menggunakan ungkapan bahasa indah. Ungkapan bahasa indah. Itu ialah Tata Bahasa Dewan, dan 3 buku yang tersusun rapi ini ialah Tata Bahasa Dewan yang menjadi rujukan utama untuk membetulkan konsep-konsep tata bahasa bahasa Melayu. Menarik dan 2 sekali. Artikel ini kaitan dengan tema kita pada hari ini, iaitu tema co-curriculum. Baiklah, saya rasa saya tidak berseorangan cikgu. Ya, betul. Saya mestilah nak ajak rakan-rakan saya untuk sama-sama beraktiviti, mengulang kaji, dan yang di rumah pun boleh turut sama mengikuti mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu Bahasa Melayu Penulisan Kreatif, dan tema kita adalah co-curriculum. Saya tertarik dan berminat nak tahu rakan-rakan saya ni kalau di sekolah mereka sertai co-curriculum apa, persatuan apa. Jom kita mempersilakan rakan-rakan dari Sekolah Sultan Alam Shah Presin 1 Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Hai. Semua bersemangat semua. Elok-elok masing-masing kacak ya. Kalau pergi sekolah macam ni lah ya bersiapnya. Bukan main rakan-rakan kita. Baiklah, jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan siapa nama tu ya? Adam, silakan. Mereka ada pantun kalau tak salah saya. Ada pantun? Wah, okey, silakan. Silakan Iqbal. Senja hari sudah petang. Anak rusa lari mengejar. Kami ucapkan selamat datang. Niatkan hati untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luis Iqbal bin Syahril, berumur 15 tahun. Memandangkan tajuk kita hari ini berkenaan dengan aktiviti co-curriculum, saya menyertai Cadet Bomber.
Cadet Bomber. Terima kasih Iqbal. Terima kasih pantunnya. Seterusnya rakan yang lain perkenalkan diri. Boleh sebut nama dan mereka akan teruskan. Silakan teruskan. Nama saya Syamil Akil bin Syahrin. Saya berumur 15 tahun. Dan unit uniform saya ialah pengangkap. Pengakap. Baik. Bukan penangkap Pengakap. Seterusnya. Saya. Ya, silakan. Okey. Berburu rusa ke tengah hutan. Rusa ditinggal dimakan macan. Salam kenal teman-teman. Assalamualaikum. Saya ucapkan. Nama saya Muhammad Syazmi Laiman bin Syamsul Zahar dan pengakap pula merupakan unit beruniform yang saya sertai. Pengakap juga. Pengakap juga. Okay, silakan seterusnya. Siapa rakan kita nak perkenalkan diri? Saya. Ya, silakan. Ke Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Adam Daniel bin Mazani. Berumur 15 tahun dan badan uniform saya ialah taekwondo. Taekwondo. Wow. Seni mempertahankan diri. Ya, betul. Baiklah. Terima kasih. Seterusnya. Saya. Silakan. Bunga mawar, bunga melati. Aroma wangi di depan pintu. Salam pembuka dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Airil Hazman bin Muhammad Zaid. Saya berumur 15 tahun dan saya menyertai pasukan Cadet Bomber. Cadet Bomber juga. Ya, ada kawan lah tu yang tadi. tadi. Pengangkap Cadet Bomber. Yang terakhir sekali, siapa? Ada lagi seorang. Hai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan diri, saya mahu kongsi suatu perkara tentang orang yang hebat. Orang Silakan. yang hebat ni bermaksudnya dia kata sebelum dia pergi. Maksudnya apa yang dia kata tu selaras dengan tindakannya. So kalau kita nak berjaya, kita kenalah bersungguh-sungguh. Bukan kata je kita nak berjaya. Okey, lama pula bercerita. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Abdul Syafiq bin Abdul Farouk, pelajar tingkatan 3 Sekolah Sultan Alam Shah dan saya merupakan ahli taekwondo di sekolah saya. 2 taekwondo, 2 pengakap, 2 cadet bomber. Kalau saya dulu di sekolah Kadet Remaja Sekolah KRS. Cikgu-cikgu tadi kan rakan-rakan kita duduk berpantun-pantun, saya naklah beli nak pantun. mula juga dengan pantun. Tapi maaflah kalau ada salah silap tata bahasa. Maklumlah pantun 2 minit. Pagi hari singgah ke pekan, membeli beras di dalam guni. Selamat datang kami ucapkan ke Didik TV pagi ini. Selamat datang juga kepada semua yang menonton kami di rumah. Baiklah, kita pergi dahulu ke sebuah video khas yang kita ingin kongsikan kepada semua penonton iaitu berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Pendapat saya, penulisan kreatif ialah apa-apa karya yang ditulis yang bertujuan untuk meluahkan pemikiran, perasaan dan emosi. Berbanding dengan hasil penulisan yang hanya bertujuan untuk memberikan maklumat kepada pembaca. Penulisan kreatif juga boleh ditakdirkan sebagai pengungkapan pemikiran dan perasaan yang disampaikan oleh penulis dengan cara yang amat imajinatif. Serangnya unik dan indah bunyinya. Pada pendapat saya, penulisan kreatif ialah apa-apa penulisan yang bertujuan untuk menyatakan pemikiran, perasaan dan emosi berbanding dengan hanya memberikan maklumat. Penulisan kreatif juga boleh ditakdirkan sebagai pengungkapan pemikiran dan perasaan penulis dengan cara yang imajinatif, seringnya unik dan indah. Seperti yang kita tahu, penulisan kreatif ni ialah seperti sajak ataupun puisi. Jadi pada pendapat saya, penulisan kreatif ni amatlah bermanfaat kepada kita kerana ia mendedahkan kita kepada penggunaan bahasa yang lebih menarik ataupun kreatif. Selain itu, banyak di antara hasil-hasil penulisan kreatif ini yang berkongsi nilai-nilai murni ataupun pengajaran yang boleh kita ambil sebagai panduan hidup. Ya, itu dia perkongsian rakan-rakan kita mengenai subjek kita hari ini. Topik kita penulisan kreatif. Ada yang kata boleh berkongsi nilai-nilai pengajaran, nilai-nilai moral. Mungkin Cikgu J boleh kongsikan kepada kita semua hari ini apa antara objektif ataupun sedikitlah pengenalan tentang penulisan kreatif. Baiklah. Hari ini kita akan terus dengan pembelajaran penulisan kreatif. Sebenarnya penulisan kreatif ini terlalu kompleks. Jadi hari ini kita ambil penulisan kreatif ini untuk menulis karangan. Apa yang ingin saya bawakan hari ini ialah penulisan karangan terus kepada
kaedah. Kaedah ini yang saya perkenalkan ialah kaedah PIK. PIK, apa itu PIK? Pendahuluan, isi dan kesimpulan. Yang diadaptasikan lukisan orang lidi dengan dalam penulisan karangan. Dan inovasi ini pernah memenangi anugerah inovasi emas pada tahun 2019. Pendahuluan, isi dan kesimpulan. PIK. PIK. Jadi nak tengok terus ke? Belum lagi. Kita simpan dulu. Saya nak tanya cikgu, apa okay. antara objektif kita di akhir pembelajaran ini dengan orang lidi ni, kita berkenalan dengan PIK itu dan kita akan tahu bagaimana nak menulis pendahuluan, menulis isi dan kesimpulan dengan cara yang betul, sistematik dan kemas. Itu yang penting, betul, sistematik dan kemas. Jadi memandangkan Cikgu J pun dah tak sabar-sabar, kita perlu berehat seketika. Saya nak minum air kejap. Dan diharapkan yang di rumah pun jangan lupa untuk sediakan pen dan kertas untuk sama-sama kita mengikuti pelajaran hari ini. Kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM. Hari ini subjek kita bahasa Melayu dan kita akan membincangkan mengenai topik penulisan kreatif. Tadi Cikgu J ada sebut mengenai PIK. Orang lidi. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jom Cikgu J kita mulakan. Baiklah. Anak-anak dan juga ini sebenarnya program kita pada pagi ini bukan hanya untuk murid-murid. Betul. Untuk guru-guru melihat dan saya bawakan, ini ialah satu inovasi dan juga kita kaitkan pula dengan aktiviti kotak misteri nanti dalam PDP sini. Misteri. Apa yang ada nanti kita saksikan. Jadi sekarang ini kita tengok pendahuluan, isi dan kesimpulan. Dia kita susunkan secara urutan yang cantik dan kemas. Orang lidi saya kata tadi, ini dilukis dalam bentuk komputer, menggunakan komputer, dia tak jadilah orang lidi. Kepalanya, badan dan kaki. Tetapi sistem dia kita nampak lebih jelas begini. Jika lihat di sini, orang lidi ni dimulakan dengan kepala, kita lukiskan bulatnya, badannya, ingatkan, inilah orang lidi yang kita lukis masa zaman kanak-kanak dulu. Betul. Jadi bila kita lihat di sini, pecahan-pecahan itu saya bahagikan kepada bahagian ini, pendahuluan, ini isi, dan ini kesimpulan. Apabila kita melihat guru-guru mengajar di sekolah, selalu tekankan anak-anak apabila membuat pendahuluan, jangan menyentuh isi. Apabila membuat isi, jangan sentuh pendahuluan. Jangan sentuh penutup. Di sinilah jawapan yang jelas. Dan berapa pula isi yang kita perlukan dalam sesebuah penulisan? Jelas, mungkin kebetulan. 1, 2, 3. Dan rasional, mengapa nombor 2 tu saya letak di badan tu? Bermakna tulang belakang. Bermakna nombor 2 ni isi kedua sesebuah karangan menjadi tulang belakang dalam penulisan. Kenapa? Bila kita membaca satu-satu penulisan, pendahuluan mesti mantap. Menarik perhatian pembaca. Bila dah masuk isi 1, dia kurang sikit pun tak apa. Tetapi isi 2 tu naikkan balik. Itu kata tulang belakang tu. 3 turun, kesimpulan mesti dimantapkan. Bagaimana nak memantapkan penulisan ini menggunakan kaedah ini? Saya letakkan di sini. Dalam penulisan kita bahagikan pendahuluan kepada 3 bahagian, iaitu isu, hangatkan isu dan juga kehendak soalan. Apabila nak mengutarakan isu, saya bekalkan 3 perkataan. Negara, pembangunan dan manusia. Jadi, namun isu dan definisi isu. Yang membezakan murid-murid dengan murid-murid yang lain ialah definisi isu bagi satu-satu perkara itu. Jadi, saya bekalkan negara. Bila kita mulakan pendahuluan, murid akan mulakan dengan perkataan pada era globalisasi. Contohlah sekarang kan, dalam era langit terbuka. Jadi, mereka mula, dalam era globalisasi ini, negara kita semakin maju. Pembangunannya semakin rancak, manusia pula semakin hari semakin bijak. Cikgu, saya rasa perkataan globalisasi itu perkataan kegemaran lah. Kalau mula dengan globalisasi tu nampak gas yakin sikit lah. kan. Itulah kita kata itu bukan bombastik, itu ialah ungkapan bahasa indah. Ungkapan bahasa indah. Okey, jadi bila kita melihat kepada tiga-tiga elemen itu, negara semakin maju, pembangunannya semakin rancak,
manusia pula semakin hari semakin bijak. Namun tu maknanya jika kita meletakkan isu yang positif, contoh macam gotong royong. Namun aktiviti gotong royong semakin kurang diamalkan. Jika isu itu isu yang negatif, gejala buli, namun gejala buli semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Nampak? Bermakna murid-murid meletakkan perkara itu dulu dalam isu. Definisi tu, gejala buli dapat didefinisikan sebagai suatu pelakuan mengeji atau memukul seseorang tanpa memikirkan kesan atau akibat. Dan nampak cantik dah. Jadi saya beri definisi tu. Murid lain akan beri definisi yang lain. Jadi definisi ini orang kata, Cikgu Ji bagi karangan tu macam statik je, sama je bila semua menulis. Tidak. Kita bekalkan yang asas ini. Jadi pasal tu saya bagikan perkataan negara, pembangunan manusia. Murid boleh menjadi kreatif sendirinya, iaitu negara kita semakin maju seiring dengan negara-negara maju yang lain. Maknanya bila dah biasa, mereka akan mengungkapkannya dengan lebih indah di situ. Pembangunannya pula semakin rancak. Bak cendawan tumbuh selepas hujan. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Di situ. Jadi jangan pula kita saya pinjamkan, minta maaf lah negara tidak maju, pembangunannya tidak rancak, manusia pula semakin hari tidak pandai. Tak bolehlah begitu pula kan. Jangan terlalu kreatif sehingga meletakkan ayat-ayat negatif begitu. Ayat-ayat provokasi. Tak nak provokasi macam. Kita nakkan kita ada perkara-perkara nampak gah di situ, namun ada secalit rasa sedih. Begitu. Nampak tak? Menimbulkan perhatian pembaca. Dia menarik hati. Menarik perhatian pembaca. Bila dia baca je, bahasa dia cantik. Ini kita katakan pendahuluan ini nak menarik perhatian. Hangatkan isu. Hangat tu apa anak-anak? Panas. Okey, panas. Kita panaskan isu, saya letakkan di situ bibir. Mulut, bibir atau mulut. Dan juga saya letak dada-dada akbar. Dan juga saya letak bangau. Ya Nisa, mengapa ada bangau di sini? Bangau ni. Bangau ke cikgu? Ya betul. Betul. Saya teka je. Maknanya tadika tu mengajar benda yang sama. Okey. Bibir. Perkara ini seringkali meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Itu kita. Atau mulut. Perkara ini juga sering menjadi buah mulut. Jadi maknanya adalah perbezaan murid dengan yang lain. Okey. Kemudian dada akbar. Perkara ini juga sering menghiasi dada-dada akbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan televisyen. Maknanya ini bukan orang kata dari awal sampai ke hujung cerita awak menggunakan frasa yang sama. Maknanya saya bagi basic asas. Andalah menjadi kreatif dengan penulisan anda sendiri. Jadi kita tengok bangau tadi. Nak letak bangau boleh, tak nak letak bangau pun boleh. Terpulang pada kebiasaan. Bangau, betul cakap Nisa tadi kan. Kalau Nisa ingat lagi lah lagu tu, cuba Nisa nyanyi sikit. Adakah sama dengan tak? Cuba sikit, mula je. Yang bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Ya. Macam mana aku tak kurus? Ya, dia salahkan apa? Ikan tak timbul-timbul. Ya, bila ikan disalahkan, ikan pula menyalahkan rumput panjang sangat. Rumput pula salahkan kerbau tak makan rumput. Kerbau salahkan perut dia sakit. Jadi dalam lirik lagu tu, kita ambil lirik lagu tu, memutarkan cerita, saling menyalahkan antara satu sama lain. Saling menuding jari. Menuding. Bukan menunding. Menuding. Jari. Jadi ayat itu kita ambil. Wajarkah kita saling menuding jari antara satu sama lain seperti dalam lirik lagu Bangau Oh Bangau? Cantik itu yang kita ambil, kita masukkan. Dah nampak cantik. Bila kita nak letakkan ayat kehendak soalan, ada dua cara. Satu ialah tanda soal dan satu ialah nokta. Ada juga saya pulangkan pada anak-anak perbezaan nak menutup dengan tanda soal. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah? Jika dia ialah nokta, hakikatnya terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini. Jadi jika kita dapat satu isu tentang gejala buli tadilah yang berleluasa. Jadi bila pendahuluannya berbunyi bagaimana? Soalannya mungkin gejala buli semakin menjadi jadi dalam kalangan remaja kan. Okey, jadi gejala buli kita bagi definisi kan. Okey. Dalam era globalisasi, negara kita semakin maju, pembangunannya semakin rancak, manusia pula semakin hari semakin bijak. Namun, gejala buli semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Buli dapat didefinisikan sebagai bla 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 bla. Perkara ini sering menghiasi dada-dada akbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan televisyen. Siapakah yang harus kita salahkan? Wajarkah kita saling menuding jari antara satu sama lain? Seperti dalam lirik lagu
bangau-bangau? Tentunya tidak, bukan. Ya. Hakikatnya terdapat beberapa langkah. Dah siap dah pendahuluan. Dah siap satu Nampak? peringkat pertama, Ya. pendahuluan yang mantap dengan penggunaan perkataan bahasa indah, ungkapan bahasa ya. indah. Setakat ni rakan-rakan kita okey ke? Semua anggur-anggur ni. Okey, Kak. Okey. Jangan bagi akak, Nisa dalam. Jangan risau Kak. Kalau okey bagi thumbs up. Ya. Okey, alhamdulillah. Mereka masih pun mengikuti macam yang baik. misalnya kalau saya mula mengajar Ya. dalam tahun pertama tu Januari hingga April tu memang inilah yang kita bagikan basic orang lidi ni Ya. supaya mereka dapat pengakses. Sebenarnya saya dalam proses untuk menyertai inovasi yang seterusnya iaitu menghasilkan pembalut buku PIK. Jadi ada itu nantikan tahun ni. Okay. Jadi selepas kita pendahuluan, kita masuk perenggan isi. Nampak Ini yang penting ni isi ni. perenggan isi ni sebenarnya kita dapat lihat ada isi, Baik. huraian, contoh, penegasan dan peribahasa. Ya. Dan peribahasa ni saya bintangkan di sini mengapa? Peribahasa tidak wajib untuk setiap perenggan. Kalau ada lebih baik. Yang penting kalau tak peribahasa ada, tu berkaitan lah dengan ya, isi. kalau tidak ada tak ada masalah. Jangan setakat campak je lah peribahasa nak nampak sedap. Tapi kan? sebenarnya dia bukan peribahasa. Dia sebenarnya ungkapan bahasa Ungkapan. menarik atau bahasa indah. Ya. Dan ingat tak tadi saya letakkan di ayat pendahuluan tadi, negara semakin maju, pembangunan semakin rancak, manusia semakin bijak. Jadi di situ saya ada letak ungkapan bahasa indah bahawa saya menggunakan repetisi, iaitu pengulangan tengah baris. Di situ ialah ungkapan dah cantik. Jadi sebenarnya ungkapan itu bukan peribahasa saja. Maknanya tidak terhad kepada peribahasa. Ya, isi ni saya tak huraikan dengan jelas. Mengapa? Apabila anda hendak menghuraikan sesuatu perenggan isi. Jika Nisa ingatlah kalau cikgu kita ni sama, saya SPM 98, Nisa 2008 tu, maknanya jikalah guru kita masih lagi sama kan, guru kita menggunakan kaedah 5W1H. Ya. Tanya, kalau 5W bahasa Inggerisnya what, why, when dan sebagainya. Tapi kan? bila sekarang kan, kita dengar bila bagi ceramah kan, murid akan cakap apa? 5 wife, 1 husband. Wah gitu kan. Ini bila murid-murid cakap macam tu, saya kata, hey, kenapa cakap macam tu? Bukan. Biarlah nampak alim sikit. 5 waktu solat satu hari. Sejuk sikit hati tu kan. Ya, betul. Baiklah, Cikgu J, sebelum kita menghuraikan lagi berkenaan 5 waktu solat satu hari ni, kita berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton teras di Didik TV KPM. Diharapkan yang di rumah turut kekal fokus. Setakat ini kita dah belajar mengenai pendahuluan, isi dan kita akan pergi kepada kesimpulan. Jom Cikgu J, kita teruskan. Ya, tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada kesimpulan. Kesimpulan dia ada dua perkara yang sangat penting di situ, iaitu cadangan dan harapan. Tetapi saya nak tegaskan, harapan ini dia bukannya harapan saya berharap, itu bukan. Harapan itu sebenarnya ialah kesan. Maknanya bila semua orang bekerjasama menangani gejala buli, apa kesan dia? Itu. Dapat dikurangkan. Jadi kita tak nak letak cadangan dan kesan. Nanti murid terdedah kepada perkataan kesannya. Tak nak. Kita letakkan cadangan tetap juga dengan ayat harapan, tetapi ayat harapan itu ialah oleh itu. Kesan isu kepada individu, masyarakat dan negara. Di sini juga saya letak juga perkataan-perkataan ungkapan bahasa indah tu. Contohlah perkataan cadangan tu bahu, hati, suara. Jadi kesimpulannya semua pihak haruslah berganding bahu. Bersatu hati dan sebulat suara dalam menangani apa. Jadi itu pun dah merasakan ungkapan indah. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jadi tiada masalah yang tiada jalan penyelesaian. Jadi di situ kita dah nampak cantik dah. Kita lihat kepada contoh soalan.
huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah. Nah, saya bekalkan juga di sini perenggan pendahuluan. Nampak? Di sini. Mengapa saya gariskan bahagian ini? Bahagian ini yang akan membezakan murid dengan murid yang lain. Iaitu definisi. Kita lihat di situ. Dan juga bawah ni untuk ayat kehendak soalan. Jadi terpulang pada anak-anak bagaimana hendak menggunakannya dengan cara yang tertib dan kemas yang saya maksudkan maknanya tadi. kita kena letak kehendak soalan di bahagian akhir pendahuluan supaya kita nak beritahu kerangan itu berkenaan apa. Jadi di sinilah kesilapan meja yang biasa murid-murid lakukan. Iaitu dia meletakkan, murid-murid biasanya kehendak soalan dia letak dekat perenggan isi yang pertama. Isi yang pertama tu terus kepada isi. Contohnya. Ini perenggan isi. Di sini kita dapat lihat yang saya telah bekalkan dalam pelbagai bentuk warna di sini menunjukkan isi dimulakan dengan kata kunci. Kemudian huraian 5W1H dan contoh tu disekalikan 5W1H tadi. Apa, bila, mengapa, di mana, siapa dan bagaimana. Jadi lihatkan ni semua saya bekalkan supaya anak-anak dapat menulis dengan tertib dan kemas dan jangan salahkan saya. Saya tak cakap apa-apa. Tak. Ini tidak statik. Maknanya dia boleh mula dengan contoh, dia boleh mula dengan peribahasa, terpulang pada kebebasan, itu namanya kreativiti. Dan juga bergantung kepada pengetahuan seseorang pelajar itu kalau dia jenis rajin membaca, mungkin pilihan ayat lebih. dia contohnya lebih luas. Jadi kita ini perenggan satu tetapi saya tidaklah lokek. Orang kata kan, saya bekalkan pula melihat daripada perspektif yang berbeza. Bermakna setiap pendahuluan murid mulakan setiap isi itu murid mulakan dengan penanda wacana yang cantik. Bukan lagi selain itu, di samping itu. Tak nak. Kita melihat daripada perspektif yang berbeza dan juga setiap pemula ayat bagi perkataan contoh. Pakai ayat misalnya. Nampak? Tuntasnya ini untuk ayat penegasan. Dan saya ingatkan, tuntas tu maknanya ringkasnya. Elaklah guna dekat kesimpulan. Jadi perenggan isi yang ketiga, yang ini, sama juga jika kita telusuri daripada pandangan yang lain. Kemudian isi yang keempat. Mengapa saya bagi 4? Untuk PT3 atau menengah rendah ni, ada guru-guru yang meminta muridnya menulis dalam 4 perenggan isi. Ada murid-murid yang 3 perenggan isi terpulang. Tetapi 3 sebenarnya dah cukup mantap untuk karangan yang kemas. Jadi kesimpulan. Kesimpulan saya bekalkan perkataan konklusinya. Jadi konklusinya atau intihanya. INTIHANYE. Jadi di sini kita dapat lihat, ingat ya, setiap yang saya garisi, maknanya setiap yang saya gariskan itu yang menunjukkan pendapat yang luar biasa daripada anak-anak sendiri. Jadi dah nampak kemas, ada pendahuluan, isi pun saya dah bekal-bekalkan. Jadi murid-murid pun dah nampak perkara itu dan jelas. Bolehlah kita terus kepada simulasi. Ini yang saya nantikan nak tanya rakan-rakan kita. Sengih je semua dah bersedia bolehlah ke kita, ni? adakah anak-anak semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, thumbs up. Dah. Jadi kita akan mulakan simulasi. Boleh mulakan? Silakan. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam Syami. Kenapa kau tak datang Koko semalam? Malaslah Koko. Bukannya ada faedah pun. Buang masa je. Betul tu, buang masa je. Jangan macam tu. Koko ni sebenarnya banyak faedahnya. Betul tu Adam, saya setuju kenyataan kamu. Sebenarnya, terdapat pelbagai faedah yang boleh kita ambil jika kita menyertai aktiviti co-curricular. Nampak? Sebenarnya terdapat pelbagai faedah. Tadi yang kawan tu ada geng. Buang masa. Biasanya murid-murid akan cakap buang masa. Bosan semua. Dan apa yang mereka cuba bawakan itu apa yang mereka cuba bawakan itu ialah dunia semasa. Dunia semasa hari ini yang melihat kepada aktiviti Koko itu sangat membosankan dan tidak mendatangkan apa-apa faedah. Nasib baiklah ada kawan yang jomlah, ada faedah. Janganlah macam tu. Macam saya lah dulu. Jomlah kawat petang-petang walaupun panas. Bayangkan tak Nisa berkawat? Jangan. Kita terus kepada aktiviti PDPC hari ini.
Kotak misteri ini ke? Kotak misteri ni Ya, cikgu dari tadi dah inilah saya kotak jeling-jeling je. misteri. Apa Sebenarnya isi Nisa dalamnya? untuk pengetahuan semua. Ya. Nisa sendiri pun tak tahu apa yang ada dalam ni. saya tak Anak-anak, tengok ni. anda semua tahu ke apa dalam ni? Jadi tak tahu. Ya, tahu. sebenarnya aktiviti ni saya pernah bawakan. Bila saya bawa je kotak ni, kawan murid-murid akan fikir, cikgu, apa yang ada dalam kotak tu? Depan ni gambar saya lah. Saya takutlah cikgu sebab ada gambar cikgu saya jadi cenderung Okey, sikit. 1, 2, 3. Juadah raya ke? Bukan. Teman-teman nak puasa ya cikgu. Ini bukan juadah hari raya Ya. sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ialah salah satu daripada BBM, bahan bantu mengajar saya. Okey, baik. Dan kalau kata kaedah PIK tadi telah membawa saya memenangi inovasi emas dalam pertandingan kebangsaan. Ya. Kotak misteri ini membawa saya memenangi anugerah pendidik kreatif sekitar 2017 anjuran berita harian. Bahan bantu mengajar. Ya, BBM. Okey. Yang ini sebenarnya ada set induksi Ya. dan juga ada aktiviti-aktiviti murid. Jadi anak-anak, soalan saya dulu. Yang pertama, kita buka induksi. Ya. Nampak di sini, Nisa boleh tolong baca tak apa yang ada kat sini tu? Okey. Berikan. Berikan pendapat anda tentang aktiviti co-kurikulum di sekolah anda. Kuat sikit. Ulang balik Nisa, biar diorang dengar. Soalannya, berikan pendapat anda tentang aktiviti co-kurikulum di sekolah anda. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Saya Ego. Silakan. Pada pendapat saya, aktiviti kurikulum ni terbahagi kepada 3 cabang, iaitu sukan permainan, unit uniform dan kelab persatuan. Bagus. Bagi saya, aktiviti sukan permainan dapat melahirkan murid yang mempunyai badan yang cergas dan minda yang cerdas. Okey, bagus. Beri tepukan dekat Lut. Lut Iqbal, tahniah. Okey, ada yang lain? Pendapat yang lain? Saya rasa jawapan dia tak habis lagi, cikgu. Ada tak lagi? apa, kita minta yang lain. poin tadi tu je. Okey, yang lain? First point tu je. Yang lain? Bagi pendapat saya pula, Ya. aktiviti kurikulum ni dapat mendisiplinkan murid dan membuat murid lebih patuh pada masa. Mendisiplinkan. Itu pendapat daripada Ya. kawan dia pula. Terima kasih, Syamil. Okey, Syamil. Okey, yang lain. Kita ambil satu lagi pendapat yang lain. Satu lagi. Siapa nak kongsikan? Saya. Silakan Adam. Ya. Pada pendapat saya, aktiviti co-curriculum ni dapat mendikarikan kita Menjadi kita lebih berdikari lah tu. Ya. untuk buat kita lebih berdikari. Okey, Ya. bagus. Nampak? Maknanya ini induksi nampak mereka dah ada pengetahuan sedia ada tentang aktiviti Mereka co-curriculum. memahami aktiviti Ya. co-curriculum itu apabila berlaku yang pertama tadi badan cerdas, Ya. berdisiplin, Ya. berdikari. Jadi sebenarnya aktiviti ini di dalam bilik darjah macam tadi Nisa boleh bertindak sebagai ketua darjah yang dipanggil untuk membaca tadi. Jadi dia ada pula soalan misteri. Soalan Kita misteri. pergi kepada soalan misteri. Kuih tak nenas bukan? Dia sebenarnya bekas kuih bulan ni. Okey, soalan misteri. Jadi ni di sini ialah soalannya. Soalan yang berkaitan untuk anak-anak. Nisa nak baca ke saya Boleh. nak baca? Suka Saya Nisa bacakan. membaca. Saya suka baca membaca ni. Okey, soalannya adalah aktiviti co-curriculum semakin kurang mendapat perhatian murid. Bincangkan keistimewaan menyertai aktiviti co-curriculum. Nisa, sorry lah Nisa, maaf nak tegur sikit. Nisa, bukan adalah, iyalah. Tak bila Nisa membaca tu kan, soalannya adalah kan. Ini biasanya kesalahan-kesalahan yang berlaku major kesalahan. Ini sebenarnya kata pemberi ialah lebih sesuai untuk menerangkan konsep. Konsep, Jadi ialah kita cakap konsep. Jadi contohlah, Kalau adalah tu untuk pemenangnya orangnya. adalah salah. Sebenarnya pemenangnya ialah. Jadi ialah tu untuk orang. Adalah untuk menerangkan kata sendi atau adjektif. Macam contoh berdirinya saya di sini adalah untuk. Jadi itu ialah. Jadi ulang balik. Okey, soalannya ialah betul. aktiviti co-curriculum semakin kurang mendapat perhatian murid. Bincangkan keistimewaan menyertai aktiviti co-curriculum. Wah, terima kasih cikgu, banyak saya belajar ini. Jadi maknanya rakan-rakan itu soalan kan. Jadi di sini ada nombor. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, 5 dan 6. Dalam 6 kotak itu ada tugasan untuk murid-murid 6 orang ni. Jadi biasanya di kelas Pak 21 akan ada 6 kumpulan dalam kelas. Jadi saya memang sediakan 6 ni untuk 6 kumpulan. Jadi di sini ada kotak undian, kita tak gunalah sebab PDPC kita norma baru kan. Jadi kita mintalah, okey, ada siapa nak pilih nombor dulu? Di sini bermula. Saya Okey, Lut, nak pilih nombor berapa?
Saya nak nombor 6 cikgu. Saya rasa. Nombor Nombor 6. Nombor bertuah lah ni. Nama kegemaran saya tu nombor 6. Nombor 6, ya. Lut diminta untuk membuat perenggan pendahuluan. Pendahuluan. Perenggan Boleh. pendahuluan ya. Okey Lut. Okey, teruskan yakin dengan dia? aktiviti yang kedua. Murid yang kedua. Siapa nak pilih nombor pula? Saya rasa saya nak nombor 2 lah cikgu. Nombor Syahmi 2. nak nombor 2. Okey, nombor 2. Di sini ialah isi yang pertama. Isi yang pertama. Isi yang pertama atas kata dasarnya ialah mengeratkan hubungan sesama murid. Saya ulang ya. Mengeratkan. Isi yang kedua ialah mengeratkan hubungan sesama murid. Okey. Okey, baik Syahmi, take note ya. Baik. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak pilih nombor? Saya cikgu. Okey, Saya Adam. rasa Silakan, saya Adam. nak pilih nombor 3. Nombor 3. Okey. Menggalakkan murid belajar berdikari. Menggalakkan murid belajar berdikari. Okey, teruskan. Siapa lagi Seterusnya, nak pilih nombor? Syazmi. Saya Silakan. cikgu. Saya rasa nombor yang saya nak nombor 1 cikgu. Nombor 1. Mesti kat kelas ni saya nak nombor 1. Ya, isi juga ni. Ya. Perenggan isi yang ketiga, membantu markah murid dalam penilaian kokurikulum. Ya. Yang biasanya Okey, kita boleh, dengar cikgu. ialah dia PAJSK. boleh. Ya. Okey. Ya. Membantu markah murid dalam penilaian kokurikulum. Dan tinggal 2 saja Dua kotak lagi lagi. rakan kita, siapa lagi yang belum pilih? Saya nak pilih nombor 5 cikgu. Iril nak nombor 5. Nombor 5. Isi juga. Isi yang keempat. Bermakna di situ ialah membantu kecergasan fizikal dan mental. Ya. Membantu kecergasan fizikal dan mental. Dan Rakan tinggal kita- satu saja lagi, bermakna Dia tak boleh pilih. terpaksa memilih yang keempat, iaitu perenggan kesimpulan. Boleh? Okey, perenggan kesimpulan. Jadi apabila dah memberikan Ya. tugasan ini, barulah kita lihat seterusnya yang perlu dilakukan ialah mari menulis karangan. Menulis karangan. Yang di rumah pun boleh Ya. ambil nota mengenai isi-isi yang telah diberikan, kata kunci-kata kuncinya Ya, saya. untuk turut sama menulis karangan. Nanti kita akan beraktiviti bersama-sama. Di sini anak-anak anda diberikan masa. Biasanya berkaitan dengan masa Ya. menulis karangan, kita letakkan di sini biasanya 6 perenggan. 6 perenggan itu bermakna kita bahagikan dengan biasanya 8 minit. 5 perenggan biasanya 1 3 1. 1 pendahuluan, 3 isi, 1 penutup. Kita letakkan di situ 1 perenggan 8 minit 8 darab minit. dengan 5 ialah 40 minit. 40 minit. Jadi 1 perenggan kita limitkan 8 minit untuk dituliskan. InsyaAllah. Jadi memandangkan rakan-rakan kita di sini perlu sedikit masa untuk menulis bahagian masing-masing. Kita berhenti rehat dahulu, beri laluan kepada mereka untuk memerah menulis, otak ya. dan menulis perenggan masing-masing. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Nisa tengah selak-selak surat khabar ni Cikgu. Cikgu J. Memandangkan tema kita hari ini core curriculum, manfaat badan beruniform kan. Kalau tadi Nisa ada sebut kalau kita rajin membaca, kita dapat meluaskan pengetahuan mungkin kalau keluar soalan yang berkaitan dengan apa yang kita pernah baca, dapat membantu. Baiklah, sebentar tadi kita tinggalkan rakan-rakan kita dengan tugasan Cikgu J. Soalannya, saya ulang ya, soalannya ialah aktiviti core curriculum semakin kurang mendapat perhatian murid. Bincangkan keistimewaan menyertai aktiviti core curriculum. Jadi Cikgu J, saya nak kongsi sikit, boleh kalau salah Boleh. keistimewaan ni kalau dalam soalan tu kita boleh kembangkan dia sinonimnya seperti kebaikan, manfaat dan sebagainya. Itu memang tepat. Seperti yang Nisa dah banyak belajar, dia banyak explore kata. Boleh ambil PT3 Cikgu. Perkataan yang sama maksud dengan keistimewaan, manfaat, kelebihan, itu maknanya dengan aktiviti koko apa yang mereka dapat, mereka dan telah dibantu juga dengan isi-isi yang ada dalam kotak misteri tadi, mencerdaskan minda, membantu markah PJSK murid-murid dan sebagainya. Mereka telah pun siapkan jawapan dan kita boleh lihat di kita lihat jawapan skrin rakan-rakan kita. kita. Okey. Jadi kita tengok di sini jawapan dan kita boleh meminta ada murid-murid yang ini tugasan untuk pendahuluan tadi. Yang buat ni ialah Iqbal kalau tak saya betul Iqbal Betul. siapa yang nak baca? Siapa nak baca? Iqbal dah buat, kita suruh rakan yang baca. Iqbal pilihlah sebab pendengar ni Iqbal yang tulis, Iqbal pilih siapa kawan yang nak baca. Iqbal pilih siapa yang nak baca. Macam tu ke? Okey. Sabar saya fikir lah. Syafiq. Syafiq. Okey, baiklah. Boleh mula Syafiq. Syafiq. Baca. Syafiq jangan bersyair pula ya, laju sikit. Okey. Dalam kita menari mengikut irama rentak teknologi masa ini, negara kita semakin maju. Pembangunannya semakin rancak, manusia pula semakin hari semakin bijak. Begitu juga dengan aktiviti co-curriculum di sekolah yang mempunyai pelbagai faedah dalam kalangan murid-murid. Aktiviti co-curriculum didefinisikan sebagai gerak kerja di luar bilik darjah untuk membantu murid meningkatkan kualiti dalam akademik. Isu ini sering menghiasi dada-dada akhbar dan meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Tuntasnya, terdapat beberapa faedah aktiviti co-curriculum dalam kalangan masyarakat, terutamanya kalangan murid-murid. Ya, terima kasih. Nampak? Jadi maknanya mereka telah mengaplikasikan penggunaan PIK tadi dalam penulisan dan ini. dia letak kehendak soalan tu di hujung keistimewaan tu dia letak faedah. Yang tukar perkataan sinonim tadi tu. Nampak kan? Okey. Kita lihat seterusnya, juga isi yang pertama. Siapa tadi buat isi pertama tadi ya? Saya. Siapa kawan yang awak nak baca perenggan ni? Saya nak suruh Iqbal baca. Iqbal baca. Iqbal, silakan. Sila Iqbal. Kejap ayo. Sila. Nampak. Okey. Faedah dominan aktiviti co-curriculum ialah mengeratkan hubungan sesama murid. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap persatuan dan kelab mempunyai ahli yang ramai. Ahli-ahli tersebut terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Ketika berkumpul di kawasan sekolah untuk melakukan sesuatu aktiviti, kita dapat berbincang dan bertukar-tukar pendapat serta bekerjasama untuk melengkapkan tugasan. Jadi jelaslah di sini bahawa aktiviti co-curriculum dapat mengeratkan hubungan sesama murid. Perkara ini persis peribahasa bersatu teguh bercerai roboh. Apa yang Nisa nampak di sini murid menggunakan 5W1H itu sebenarnya kalau kita menggunakan semua tu kita dapat menjawab 6 soalan sebenarnya. Tetapi sebenarnya 5W1H itu tidak perlu guna semua. Dia ada 8 minit untuk bina satu perenggan. Jadi dalam 8 minit tu seberapa banyak misalnya dia terberhenti, tak ada idea. Dia tarik balik 5W1H itu, bertanya balik pada ayat yang berhenti yang terakhir. Bagaimana nak sambung? Contohlah dia kata di sini dia katakan aktivitinya mengeratkan hubungan sesama murid. Jadi dia kata di sini 5W1H ni apa mengeratkan tu? Dia melakukan aktiviti tu dalam pelbagai kaum. Nampak? Dan dalam aktiviti tu dia buat apa? Bertukar-tukar pendapat dan sebagainya. Okey, kita nak ambil semua pun boleh, tak nak ambil semua pun boleh. Tapi disebabkan kekangan masa kita ambil satu lagi isi dan satu kesimpulan. Baik. Okey, kita ambil yang kedua. Isi kedua. Siapa tadi buat isi kedua?
Nampak tak? Lupa dah ke buat yang mana? Saya. Sila. Saya buat isi kedua. Sila, siapa yang awak nak baca, nak suruh baca perenggan ni? Syami Akil. Syami, silakan baca. Seterusnya, aktiviti kokurikulum dapat menggalakkan seseorang murid untuk belajar berdikari dan membina kemahiran masing-masing. Kita boleh menyertai aktiviti yang memerlukan disiplin yang tinggi seperti kawat kaki untuk melatih kekuatan mental dan fizikal seperti mendengar dan mengikut arahan yang diberikan. Pada waktu yang sama, kita perlu bekerjasama dengan rakan-rakan lain untuk mendapatkan pergerakan yang seragam dan teratur. Tambahan pula, aktiviti kokurikulum membolehkan seseorang murid menjawat jawatan seperti pengerusi, setiausaha, bendahari, ahli jawatankuasa dan ahli biasa. Kesannya, kita akan lebih bertanggungjawab dan mampu meningkatkan tahap diri seseorang murid untuk berdikari setelah menyertai aktiviti kokurikulum. Nampak? Ya. Contoh yang bagi tu nampak cantik kan? Membina kemahiran belajar berdikari dengan jawatan tu nampak. Ya. Kalau saya dulu setiausaha. Ya. Kadet remaja Pandailah sekolah. menulis minit mejuarat, betul? Bolehlah. Jadi bermakna di sini, bila nampak je benda tu, cikgu dia akan tik di sini, cikgu dia akan tik di sini, contoh tu dia akan tik. Jadi, macam ni je. Dapat Jadi, markah. dapatlah markah. Dia sebenarnya holistik, menyeluruh. Tak ada masalah. Terus kepada penutup. Kita pergi Okey, kepada ni hasil kesimpulan mereka. Terus kepada kesimpulan. Okey. Siapa tadi yang buat kesimpulan, sila pilih rakan anda untuk bacakan perenggan ini. Saya pilih Adam Daniel. Sila, Adam. Daniel. Silakan Adam. Okey. Kesimpulannya, semua pihak termasuk para ibu bapa dan guru haruslah berganding bahu dalam menyokong para murid untuk sertai aktiviti di luar bilik darjah. Perkara ini persis peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat marisa kerana muafakat. Para murid haruslah sedar akan kepentingan menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah dan seharusnya mereka melibatkan diri walau apa sekalipun. Buka mata, buka minda. Aktiviti kokurikulum bukan sahaja bantu kita dari segi mental dan fizikal tetapi dari segi merit juga. Tiada perkara yang mustahil jika kita berusaha bersungguh-sungguh. Oleh itu, tiada sebarang alasan untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Justeru, marilah kita bersama-sama mengorak langkah dan asuh bakat-bakat pelajar dan bawa Malaysia ke arah kemajuan. Sudah pasti kita dapat melahirkan warga negara yang cemerlang dari segi sasiah, akademik maupun kokurikulum. Ya, nampak di situ? kasih. Inilah hasil-hasil orang kata apa? Penulisan rakan-rakan Penulisan kita. kreatif daripada murid-murid itu sendiri. Apa Nampaknya pendapat Nisa mereka dulu? begitu faham konsep pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita ada pendahuluan, isi dan kesimpulan. Ya. Saya rasa saya pun dah bolehlah tulis karangan ni. Yang di rumah pun diharapkan sepanjang kita bersiaran 1 jam ini, anda boleh mendapatkan input-input menarik dan sedikit-sedikit tips tambahan, informasi-informasi dan ilmu yang lebih daripada Cikgu J. Cikgu J, mungkin Cikgu J boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir buat murid-murid yang akan menduduki PT3 ataupun murid-murid seluruh Malaysia secara amnya. Biasanya lah daripada saya memang tekankan sebagai seorang murid, pastikan anda melakukan sesuatu itu dengan baik. Dan kita dapat lihat di sini akhir kalam. Saya biasa akan menggunakan perkataan ini. Kalau kita gunakan di sini, asimilasikanlah ilmu yang anda miliki dengan sikap tenang, rendah diri dan selalu memelihara harga diri. Jadi di sini bila kita kata kita ni tenang, relax, itu yang paling penting. Study smart bukan study hard. Tu orang katalah. Lepas tu kemudian rendah diri, jangan terlalu riak. Contohlah kata, saya dah belajar dengan Cikgu J, saya pasti boleh buat karangan yang bom macam tu kan. Kalau dapat ujian tu huruf A. Jadi kata sebenarnya murid-murid biasanya lah boleh dilahirkan untuk mendapat A. Tetapi bila nak berusaha tu, usahalah dengan kemas. Jadi saya kata karangan yang dihasilkan itu mestilah yang sistematik, cantik dan kemas. Itu yang perlu. Ini daripada saya lah. Selalu memelihara harga diri. Itu yang penting. Kalau ada yang nak tahu, asimilasi itu adalah mengaplikasikan, menggunakan ilmu. Dan mempraktikkanlah ilmu yang anda miliki. Jadi saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu J. Kepada Alhamdulillah. rakan-rakan dari Sekolah Sultan Alam Shah. You guys did great. Semua lelaki. Sekolah tu semua lelaki. Oh ya, patutlah tak ada rakan wanita. Tak apalah. Terima kasih semua dan terima kasih kepada semua yang menonton kami dan selama kita 1 boleh jam ucapkan ini. selamat
bersekolah. Ya. Mereka nak bersekolah pada hari Tak Isnin lama ni. lagi mereka akan kembali ke sekolah. Jangan Ya. lupa rakan-rakan semua di seluruh Malaysia yang menonton kami kekal mengikut SOP Ya, dan betul. peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sentiasa pakai pelitup muka dan bawa sanitizer tu. Saiz poket boleh bawa dalam Ya. poket. Baiklah, kita ingin ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua yang menonton. Kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang seperti biasa setiap hari teras 8 pagi hingga 9 pagi di Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Bye Bye semua. Tips berkenaan motivasi, inspirasi dan juga pembangunan diri. Pada kali ini, kita akan kongsikan berkenaan dengan tips membunuh penyakit alasan. Ya, alasan merupakan satu penyakit. Terdapat 1001 alasan yang sering kita gunakan dan kita dengarkan. Namun terdapat 4 jenis alasan yang lebih kerap digunakan oleh seseorang individu. Antaranya adalah kepintaran, nasib, umur dan juga kesihatan. Baiklah, alasan pertama yang sering kita dengar dan kadang-kala kita juga mungkin menggunakannya adalah berkenaan dengan kepintaran. Sebagai contoh, saya tak tahu, saya tak pandai, saya belum mahir, jadi saya tidak boleh buat perkara tersebut. Baiklah sahabat sekalian, kesalahan asas berkenaan dengan kepintaran yang selalu kita gunakan terdapat dua. Pertama, kita selalu memandang rendah terhadap kebolehan dan kepintaran kita sendiri, iaitu underestimate. Yang kedua adalah kita terlalu menjangkakan lebih mengenai kepintaran orang lain, iaitu overestimate. Baiklah, kerana dua pemikiran ini, seseorang itu akan merasa rendah diri. Jadi sebenarnya apa yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kepintaran yang kita miliki daripada kita melihat tahap kepintaran yang kita perolehi. Apa yang penting adalah tindakan kita bersikap positif, optimis dan mudah bekerjasama. Disertai dengan impian yang besar, maka kita akan mendaki tangga kejayaan berbanding dengan mereka yang mempunyai tahap kepintaran yang tinggi namun sebaliknya bersikap negatif, enggan memberi kerjasama, tidak menghormati orang lain, pastinya tidak akan mendaki tangga kejayaan. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM